Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi tentang sejarah tingkatan 5, iaitu merujuk kepada bab 7, membina kesejahteraan negara. Jom belajar dengan sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 7.2, Dasar Pendidikan Kebangsaan. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai pada hari ini ialah pelajar dapat menerangkan pembentukan dasar pendidikan kebangsaan. Kita lihat latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Ianya dilaksanakan melalui penyata jawatan kuasa pelajaran pada tahun 1956 dan termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar ini kemudiannya disemak semula pada tahun 1960 untuk menghasilkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Terdapat beberapa matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Pertama, ianya untuk menyatupadukan rakyat. Kedua, menyediakan tenaga kerja mahir kepada golongan rakyat. Ketiga, sistem pendidikan yang memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Yang keempat, dapat melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Secara kronologi, dasar pendidikan kebangsaan bermula pada tahun 1960 iaitu Laporan Rahman Talib. Diikuti pada tahun 1974, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Seterusnya, pada tahun 1988 ialah Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dan yang terakhir pada tahun 1996 iaitu Akta Pendidikan. Kita lihat satu persatu. Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib dipengerusikan oleh Abdul Rahman yang menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan untuk menuju ke arah perpaduan kaum. Kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara. Seterusnya, terdapat cadangan tambahan dalam Laporan Rahman Talib untuk memperkukuhkan semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan. Penekanannya kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Seterusnya, terdapat kajian Aminuddin Baki. Laporan Rahman Talib dibuat penambahbaikan melalui kajian Aminuddin Baki, iaitu memperkenalkan
sistem persekolahan aneka jurusan, iaitu pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Selain itu, memperkenalkan kursus kemahiran untuk memenuhi tenaga kerja mahir bagi permintaan pasaran kerja. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum dalam sesebuah sekolah. Laporan Jawatankuasa Kabinet. Ia ditubuhkan pada September 1974 untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan. Diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Laporannya, Bahasa Melayu telah menjadi mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Kedua, penegasan pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan moral. Penekanannya kepada aktiviti ko-kurikulum iaitu badan beruniform, sukan, permainan dan persatuan. Hasil laporan Jawatankuasa Kabinet juga telah memperkenalkan kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada tahun 1982 dan kurikulum baru sekolah menengah KBSM pada tahun 1988. KBSR dan KBSM. Matlamat KBSR ialah untuk menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pelajar diminta menguasai 3 bidang asas, iaitu komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar serta perkembangan diri individu. Walau bagaimanapun, KSSR kemudiannya diganti dengan KSSR, kurikulum standard sekolah rendah yang diperkenalkan kepada murid tahun 1 pada tahun 2011. Manakala matlamat KBSM ialah melahirkan generasi yang berilmu, generasi yang berkemahiran dan generasi yang bersatu padu. KBSM kemudiannya juga ditukar kepada KSSM, kurikulum standard sekolah menengah yang diperkenalkan kepada murid tingkatan 1 pada tahun 2017 selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025. Matlamat ataupun fokus KSSM ialah penguasaan pelajar dari aspek kemahiran abad ke-21. Falsafah pendidikan kebangsaan digubal pada tahun 1988. Falsafah pendidikan negara pada peringkat asalnya telah ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau dikenali sebagai JERI. Seterusnya, Akta Pendidikan. Dalam Akta Pendidikan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Manakala mata pelajaran bahasa Melayu juga wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Manakala institusi pendidikan swasta mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan mata pelajaran pendidikan Islam dan moral. Secara rumusan, pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita berdasarkan dasar pendidikan kebangsaan yang dimulai dengan Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatankuasa Kabinet
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghargai, menyokong serta memberi komitmen terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Sebagai penutupnya, cikgu menyediakan soalan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk memberi ruang kepada pelajar mengulang kaji tajuk ini. Cikgu sudahi dengan ucapan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.